الحمد لله القائل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa taala fi Kitabil Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Surah Hud ayat 118 hingga 119 yang bermaksud. Dan kalaulah Tuhanmu wahai Muhammad menghendaki, tentulah Ia menjadikan manusia semuanya menurut agama yang satu. Tetapi Ia tidak berbuat demikian, dan kerana itulah mereka terus-menerus berselisihan. Tetapi orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu, mereka bersatu di dalam agama Allah. Dan untuk perselisihan dan rahmat, itulah Allah menjadikan manusia. Dan dengan demikian sempurnalah janji Tuhanmu, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan sekalian jin dan manusia yang berdosa. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kesempatan yang ada pada tengah hari ini di atas mimbar, saya menyeru pada diri saya sendiri dan juga sidang jemaat sekalian, marilah sama-sama kita memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melakukan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebelum meneruskan khutbah pada tengah hari ini, saya ingin berpesan kepada sidang jemaah sekalian agar menumpukan perhatian dan janganlah bercakap-cakap sewaktu saya sedang berkhutbah. Kerana sekiranya tuan-tuan juga bercakap, maka sia-sialah jemaat tuan-tuan sekalian. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah amsik wal imam yahruku faqad lawauta," atau kama qala, yang bermaksud jika kamu berkata-kata kepada sahabat kamu diam semasa imam sedang berkhutbah pada hari Jumaat, maka kamu telah berkata yang lawak, berkata perkara yang sia-sia. Bukan sekadar berkata-kata dan bercakap-cakap, malah kita menyuruh orang berhenti bercakap pun juga adalah lawak Jumaat kita. Sekarang ini yang boleh cakap hanya saya seorang sahaja. Tuan-tuan ibarat pemain bola, yang boleh memegang bola hanyalah kiper, iaitu saya sahaja tuan-tuan. Kalau saya cakap sampai pukul 2.30 sampai pukul 3, saya seorang sahaja yang boleh bercakap. Sidang hadirin yang berbahagia, Islam membenarkan berlakunya khilaf di dalam kalangan para mujtahid dalam perkara-perkara furu' yang tidak berkaitan dengan usul. Apabila berlaku khilaf, tidak semestinya yang satu benar dan yang satu lagi salah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa dua orang laki-laki keluar bermusafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila masuk waktu salat, mereka tidak memiliki air untuk mengambil wudu. Lalu mereka bertayamum dan mengerjakan salat. Namun setelah itu mereka menemui air dan waktu salat masih ada. Maka salah seorang daripada mereka mengambil wudu dan mengulangi salatnya. Adapun yang seorang lagi tidak langsung mengulangi salatnya. Tiba sampai di Madinah, mereka datang merujuk kepada Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang berlaku itu. Lalu Rasulullah SAW menjawab, berkata kepada laki-laki yang tidak mengulangi solat itu, apa yang kamu lakukan menepati sunnah dan solat kamu adalah sah, dikira bagimu pahala. Kepada seorang lagi pula Rasulullah berkata kepadanya, bagi kamu pahala ganjaran 2 kali. Rawahul Imam Daud. Kerana itu bagi Imam Sayyidi, khilaf yang berlaku di antara mazhab-mazhab berlegar di antara yang paling benar dan yang benar, bukan di antara yang benar dan yang salah. Oleh yang demikian,
Berdasarkan kepada pandangan ini, apabila kita berpegang dengan suatu pandangan mazhab di dalam masalah khilafiyah, kita hanya layak untuk berkata, pada hemat saya, inilah pandangan yang paling benar. Adapun pandangan lain adalah benar. Tidak harus kita berkata, bagi saya inilah sahaja pandangan yang benar. Adapun pandangan lain adalah batil, munkar, bid'ah, salah ataupun masuk neraka. Oleh demikian, setiap orang Islam hendaklah berlapang dada dan menerima kepelbagaian pandangan di dalam Islam yang dikeluarkan oleh para ulama mustahid. Tidak menjadi kesalahan jika ia hendak mengkaji antara semua pandangan ulama di dalam suatu masalah, mana yang paling tepat. Namun, hendaklah ia benar-benar memiliki kemampuan untuk berbuat demikian. Di samping menjaga adab dengan para ulama terdahulu serta meraihkan adab-adab khilafiyah. Walaupun kita merasakan kita adalah orang yang pandai, yang memiliki PhD dan sebagainya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Namun harus dipahami juga bahawa bukan semua perkara harus berlaku khilaf. Khilaf hanya harus di dalam masalah furu'. Adapun dalam masalah akidah atau usul, tidak harus berlaku khilaf. Oleh demikian, apabila berlaku pertemuan antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan mazhab Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Wahhabi dan seumpamanya, orang Islam wajib berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kerana ia adalah satu-satunya fahaman akidah yang menempati Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam suasana hari ini, umat Islam wajib menolak segala bentuk ideologi yang bertentangan dengan akidah Islami, seperti mana fahaman sekular, komunis, sosialis, liberalisme dan sebagainya, kerana tidak harus berlaku perbezaan dalam pegangan akidah di dalam kalangan umat Islam itu sendiri. Saudara kaum muslimin, dalam senarai kaedah-kaedah fiqhiyah terdapat satu kaedah yang menegaskan la yunkarul mukhtalafu fi wa innama yunkarul mujma'u alaih, yang bermaksud tidak diingkari perkara yang diikhtilafkan, yang dikhilafkan, akan tetapi diingkari perkara yang telah diijma'kan. Imam Ghazali rahimahullah menegaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tidak harus bagi seorang bermazhab Hanafi mengingkari seorang bermazhab Asy-Syafi'i yang memakan tok dan yang tidak dibacakan bismillah ketika disembelih binatang. Begitu juga tidak harus seseorang yang bermazhab Syafi'i mengingkari seseorang yang bermazhab Hanafi yang berminum najis yang tidak membangunkan. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, amalan-amalan dan ucapan-ucapan yang rumit yang tertakluk dengan ijtihad tidak harus orang awam menceburinya dan tidak harus mereka mengingkarinya pula. Hal demikian hendaklah diserahkan kepada para alim ulama, kerana para ulama pula mereka hanya mengingkari menegak perkara yang telah diijma'kan. Adapun perkara yang diikhtilafkan ataupun yang dikhilafkan, tidak ada keingkaran terhadapnya, kerana menurut salah satu dari dua mazhab berkaitan ijtihad, setiap mujtahid adalah benar. Pandangan ini adalah yang terpilih di sisi ramai para muhaqqiqin, yaitu penganalisis atau kebanyakan mereka. Adapun menurut satu pandangan lain pula, mazhab yang benar satu sahaja dan yang salah tidak tertentu bagi kita dan dosa terangkat darinya. Sidang jemaat yang berbahagia, isu bid'ah akhir-akhir ini telah menggoncang kesatuan para penolong Islam dalam menghadapi musuh-musuh mereka yang semakin hebat dan semakin licik mengatur serangan. Melakukan bid'ah memangnya satu kesalahan atau dosa di dalam Islam, tetapi harus diingat bahawa bukan bid'ah saja satu-satunya penyakit yang bakal merosakkan umat Islam. Di sana terdapat penyakit kufur, syirik, nifak, mungkar, dosa dan maksiat, yang di mana penyakit-penyakit ini diulangi berpuluh-puluh kali oleh Allah di dalam Al-Quran. Malah juga As-Sunnah berbanding dengan bid'ah yang disebut di dalam beberapa hadis sahaja. Malah dewasa ini mungkar dan maksiat menjadi masalah besar di dalam masyarakat kita.
Namun, terdapat setengah pihak cuba memalingkan perhatian kita dari memikirkan masalah besar tersebut kepada memikirkan persoalan bid'ah dalam hal-hal kurang. Para ulama sepakat bahawa istilah bid'ah mengikut syarak hanya berlaku dalam masalah agama. Secara khususnya ia merangkumi 3 persoalan, iaitu akidah, ibadah serta halal dan haram. Begitu juga mereka sepakati bahawa perkara baru dalam agama yang direka-reka tanpa mempunyai sebarang asas atau asal-usul dari syarak, sama ada dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Ijma' atau sebarang bentuk pendalilan yang muktabar di sisi ulama, maka ia adalah bid'ah yang sesat. Ia dinamakan sebagai bid'ah hakikiyah yang disepakati ulama bahawa ia haram dan tercela. Contohnya ialah 1. Dalam masalah akidah, bid'ah ialah bid'ah Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, yakni pahaman Mu'tazilah, pahaman Jabariyah, pahaman Qadariyah. Pada hari ini dapat kita masukkan di dalam bid'ah jenis ini. Islam plural, Islam liberal, sekular, sosialis dan sebagainya, itu adalah bid'ah dalam akidah. Yang kedua, dalam masalah ibadah pula, bid'ah iaitu memuja dan berdoa kepada kubur-kubur yang dianggap karamat, bernazar selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masalah bid'ah ialah halal dan haram, yakni menghalalkan riba dalam jual beli, menghalalkan arak dalam urusan perniagaan, dan menghalalkan judi nombor ekor, makna sport toto dan macam demi ekonomi negara. Pelacuran dihalalkan kerana menjaga pelancongan asing. Pendedahan aurat di kalangan umat Islam hari ini dan sebagainya merupakan adalah satu bid'ah halal dan haram. Di sana terdapat bentuk bid'ah yang dikhilafkan antara ulama, yaitu bid'ah yang dinamakan sebagai bid'ah idhafiyah. Ia satu amalan yang terdapat asal usulnya di dalam syarak. Cuma kifiat dan cara pengamalannya sahaja yang ditambah dari yang disebutkan syarak. Kerana itu, ia dinamakan idhafiyah yang bermaksud sandaran ataupun tambahan. Contoh amalan yang termasuk di dalam kategori bid'ah idhafiyah ini antaranya ialah berzikir dan berdoa selepas solat beramai-ramai, iaitu solat berjemaah, bersalam-salaman selepas solat fardu ataupun solat sunat hari raya, membaca tahlil beramai-ramai ketika kematian berlaku dalam ahli keluarga, tambahan bacaan Sayyidina di dalam selawat dan lain-lain lagi. Sidang Jumaat yang dimuliakan mengakhiri khutbah pada tengah hari ini dengan suasana yang panas, yang ekon tak berfungsi. Setiap Muslim harus menerima hakikat bahawa amalan-amalan dalam bid'ah idhafiyah tersebut menjadi medan khilaf dalam kalangan ulama. Sebagaimana ditegaskan tadi dalam masalah khilafiyah kaum muslimin, adalah melapang dada sesama sendiri demi menjaga kesatuan Islam adalah lebih baik daripada memberi tumpuan kepada membasmi. Lebih baik memberi tumpuan kepada membasmi kepada murtad, maksiat, mungkar dan bid'ah hakikiyah dari menyibukkan diri dengan bid'ah idhafiyah yang pastinya tiada ada penyudahnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.